Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawquf wa Munabihatul Qulub bagi Al-Alim Al-Alamah Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Haladani. Dia sebagai menyambung kuliah pengajian kita dalam bab yang ke-27 daripada kitab Al-Jawharul Mawquf, itu pada menerangkan tentang kejahatan ataupun keburukan dan kesiksaan bagi orang yang mendatangkan dengan perbuatan liwat, ya. Jadi kita sampai pada muka surat yang ke-150 daripada kitab yang Jawi dan muka surat 290 daripada kitab yang diterjemahkan ini. Dan tatkala menghendaki Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Nabi Lut alaihi salam, menyuruh ia akan Jibril meninggalkan negeri mereka itu, dan ada ia 7 negeri, maka meninggal ia akan dia serta dengan mereka yang ada padanya daripada segala umam. Umam jamak bagi umat, ya. Adalah mereka itu 400 nafsu, jadi 400 orang, 400 jiwa, 400 manusia ada di sini. Kata qil, menurut setengah pendapat 4,000, jadi 400,000 manusia yang ada di dalam negeri yang diduduki oleh kaum Nabi Lut alaihi salam. Dan barang yang ada padanya daripada binatang dan bumi dan rumah, yang ini satu qaryah tu, satu kampung, ya. Ada penduduk, ada binatang ternakan dan ada rumah
ya, maka diangkatkan sekaliannya hingga hampir kepada langit, sekira-kira mendengar segala ahli langit akan suara kokok ayam dan menyala anjing. Kemudian dibalikkan dia dengan dijadikan atasnya ke bawah, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijarah وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Hud pada ayat 82 dan 83, falamma jaa amruna, maka tatkala kami jadikan di atas, jadi apabila datang urusan kami, ini apabila datang ketentuan keputusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala hendak membalas ataupun untuk menghukum, membinasakan kaum Nabi Lut alaihi salam, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bertindak? Apabila datang sampai ketikanya, ja'alna 'aliyaha safilaha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, ja'alna, kami jadikan 'aliyaha, bahagian atasnya, yakni atas muka bumi mereka tu, yang mereka duduk tu, safilaha, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bahagian atas, yang mana atas muka bumi yang kita duduk berpijak sekarang ni, Allah jadikannya yang di atas tu jadi di bawah, ya, diterbalikkan. Wa amtarna 'alaiha, dan kami turunkan atasnya hujan batu. Jadi wa amtarna tu, matar tu maksudnya hujan, ya. Wa amtarna 'alaiha, 'alaiha tu maksudnya ke atas mereka, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan dari langit itu siksaan ke atas mereka, ya, penyiksaan ke atas mereka dengan hujan batu. Jadi bumi yang mereka duduk tu telah diterbalikkan, maka habis semuanya ditimpa ke atas kaum Nabi Lut alaihi salam. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin manbud. Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, dan kami turunkan ke atas mereka, ke atas kaum tersebut, hujan batu, hijarah, ya, hijar daripada perkataan hijr, ini batu, ya. Hijarah artinya batu, batu-batu, hujan batu, min sijil, hujan batu daripada mana? Batu yang dibakar daripada api neraka, min sijil, neraka Jahannam, mambud, yang berlapis-lapis, ya. Batu-batu yang dibakar di dalam api neraka Jahannam yang tingkatannya berlapis-lapis itu ditimpakan ke atas kaum Nabi Lut alaihi salam. Yang berlapis-lapis ia lagi yang ditandakan dia dengan masing-masing empunyanya daripada Tuhan engkau. Allahu Akbar. Jadi setiap batu-batu yang nak jatuh tertimpa ke atas setiap orang daripada kaum Nabi Lut alaihi salam tu, setiap batu tu dah ada tulis nama dah ke atas siapa nak ditimpakan. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Innahu bimiqdari mastur. Setiap segala sesuatu Allah Subhanahu wa ta'ala sukan, tentukan dengan kadar-kadar yang tertentu. Ini semuanya dalam ketetapan Allah Ta'ala. Hatta batu yang nak menimpa, ya, batu neraka yang nak menimpa ke atas kaum Nabi Lut tu pun, setiap batu tu pun telah ditetapkan ke atas siapa ia akan ditimpakan. Allahu Akbar. Dan sabda Nabi alaihi salam, ya, tentang kisah Nabi Lut alaihi salam ni, ya, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan
kebinasaan ke atas kaum Nabi Lut alaihi salam ni, Allah Subhanahu wa taala telah utuskan nabi kepada mereka, itu Nabi Lut alaihi salam, untuk memperingatkan mereka, ya. Nabi Lut alaihi salam ni adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Dan beliau antara orang yang mengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Sebab bapa saudara dia. Jadi dia juga telah, baginda Lut alaihi salam ni antara orang yang awal-awal beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan turut berhijrah bersama-sama dengan Nabi Ibrahim alaihi salam dari Babylon, jadi daripada Babylon ke Syam, ya. Dan atas bimbingan Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, beliau teguh mengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam sehinggalah beliau telah diangkat menjadi nabi dan rasul, ya, Nabi Lut alaihi salam. Jadi setelah dia berhijrah bersama-sama dengan Nabi Ibrahim alaihi salam ke Syam, seterusnya baginda Lut alaihi salam telah diutuskan ke sebuah kaum, ini satu kaum yang bernama kaum Sodom, ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan para anbiya alaihi wassalatu wassalam ini semuanya dengan tugas-tugas dakwah yang tertentu untuk diutuskan kepada kaum-kaum yang tertentu. Tidak ada kaum yang tidak diutuskan dengan nabi-nabi, ya. Sebab setiap nabi-nabi bertanggungjawab untuk memperingatkan kaum mereka masing-masing. Jadi Nabi Lut alaihi salam telah diutuskan kepada sebuah kaum, iaitu kaum Sodom, ya. Kaum Sodom ni, kedudukan kaum Sodom ni kalau sekarang ni berada di Laut Mati, ya. Di Laut Mati di antara Palestin dengan Jordan. Di sana ada sebuah tempat yang bernama Laut Mati, ya, Dead Sea, ya. Di situlah menurut para sejarawan, ya, para mufassirin, mereka mengatakan di situlah tempat berlakunya peristiwa kaum Nabi Lut alaihi salam diterbalikkan ke bumi, ya. Jadi sebelum Nabi Lut alaihi salam diuji dengan peristiwa tersebut, Nabi Lut alaihi salam, ya, telah didatangi oleh para malaikat, 3 orang malaikat, yang mana malaikat tersebut mula-mula sekali Allah Subhanahu wa taala hantar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai tetamu baginda, ya. Jadi 3 orang malaikat ni diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa perkhabaran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi 3 orang malaikat ni apabila mereka menjadi tetamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka ni terus berada, terus ada dekat dalam rumah aja, bukan kata datang ketuk pintu bagi salam, tak ada. Terus tu ada sedap Nabi Ibrahim tengok, dah ada dalam rumah dah. Dengan keadaan yang maknanya dia pun tak pernah tengok siapa ni, ya. Dengan wajah pun tampan, dia malaikat-malaikat kalau diutuskan kepada manusia ni, ya, dalam rupa bentuk manusia, selalunya malaikat-malaikat ni Allah akan tampilkan dalam keadaan pemuda-pemuda yang tampan, yang kancak, ya. Jadi malaikat-malaikat ni apabila mereka dah sampai di rumah Nabi Ibrahim AS, dah berada kat dalam rumah Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim AS pun terkejut, ya. Dan mereka pun memberi salam kepada Nabi Ibrahim AS. Jadi seterusnya Nabi Ibrahim AS pun suruh isteri dia masak daging, ya, hidangkan kepada tetamu-tetamu ni. Tetapi tetamu ni tak makan daging tu, ya. Sebab nak makan macam ni, malaikat ni bukannya makan makanan macam kita, ya. Makanan mereka tasbih, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan malaikat-malaikat ni datang nak memberitahu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tentang bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam akan mendapat seorang putera yang bernama Ishaq, ya. Iaitu malaikat-malaikat ini datang membawa perkhabaran bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan isterinya Siti Sarah, ya, Siti Sarah akan hamil seorang anak lelaki yang bernama Ishaq, ya. Dan daripada Ishaq itu akan lahirlah pula Yaqub, yang mana mereka itu semua adalah nabi, ya. Jadi Siti Sarah pun dalam keadaan
yang usia yang sudah lanjut, ya, agak terkejut juga, ya. Adakah dengan keadaan saya yang dah tua ni, Nabi Ibrahim AS pun dah tua ni, kami akan dapat anak lagi? Kan? Maka malaikat-malaikat tu memberitahu ini adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan kira tua ke muda ke, ya. Kalau Nabi Adam AS tak ada ibu bapa pun Allah Subhanahu Wa Taala boleh wujudkan, ya. Nabi Isa AS pun Allah Subhanahu Wa Taala boleh zahirkan, ya, walaupun tanpa bapa, ya. Jadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Ibrahim AS pun gembira dengan perkhabaran tersebut, ya. Dan Siti Sarah juga gembira dengan perkhabaran tersebut. Seterusnya Nabi Ibrahim AS bertanya kepada malaikat-malaikat ni, apa lagi urusan kamu datang ni, ya. Maka malaikat-malaikat ini pun mengkhabarkanlah kepada Nabi Ibrahim AS, kami diutuskan untuk suatu kaum yang mujrimin, kaum yang melakukan banyak perkara-perkara dosa, ya, menzalimi diri mereka, ya. Jadi malaikat-malaikat itu bagi tahu mereka ini diutus untuk membinasakan kaum Nabi Lut AS, yang mana Nabi Lut AS itu adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim AS. Jadi Nabi Ibrahim AS kata, dekat kampung tu ada anak saudara aku, ya, janganlah binasakan kampung tu. Ini dah ketetapan Allah Ta'ala. Maka malaikat itu pun, ya, pergi setelah memberikan perkhabaran itu kepada Nabi Ibrahim AS. Jadi apabila malaikat-malaikat ini sampai ke kampung di Qaryah Nabi Lut AS, Nabi Lut AS ni, ya, dia berdakwah kepada kaumnya supaya kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kerana itu adalah tanggungjawab seruan dakwah Nabi-Nabi. Semua dakwah Nabi-Nabi adalah menyeru manusia supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu ada lagi seruan-seruan dakwah supaya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang keji, dosa, maksiat, dan mengikhlaskan amalan ibadat. Jadi apabila Nabi Lut alaihi salam, setelah dia berhijrah ke kampung tersebut di Qaryah, kampung Sodom tu, dia tengok gelagat kelakuan akhlak penduduk ni memang teruk, ya. Kaum lelaki mereka tu cenderung kepada lelaki, yang perempuan cenderung kepada perempuan, ya. Sehingga kan mereka menjadikan amalan, kalau istilah kita hari ini, homoseksual dan lesbian, ya, laki-laki yang berkegairahan, meraih syahwat itu kepada sesama lelaki dan wanita dengan sesama wanita. Jadi mereka dalam satu cara hidup yang mana mereka jadikan amalan tu adalah satu tamasya untuk mereka. Mana kalau mereka adakan majlis-majlis keramaian, mana itulah antara amalan-amalan yang mereka akan lakukan dalam majlis-majlis keramaian mereka, ya. Yang lelaki meliwat lelaki yang lain dan kemudian saling meliwat balik. Nampak? Yang diliwat tu pula meliwat kepada yang meliwat dia tadi. Dan menurut setengah mufassirin, mereka kata perbuatan mereka tu bukan sekadar itu saja. Sebaliknya bahkan mereka melakukan perbuatan tersebut secara ijtimai, maksudnya berjemaah. Mana majlis dalam satu dewan namanya, ya. Dengan mabuk-mabuk, dengan minuman-minuman keras, dan itulah antara acara yang mereka lakukan. Maknanya saling berliwat-liwatan antara satu sama lain secara berjemaah. Jadi sekarang itu Allah Subhanahu Wa Taala mengutuk perbuatan mereka, mengeji, ya, tindakan mereka itu, kerana telah melakukan satu perbuatan yang sungguh tidak bermoral, ya, maksudnya jauh daripada sifat kemanusiaan. Mana kalau haiwan pun dia tidak akan tubuh sesama sendiri. Dia kalau kambing jantan dia akan cari kambing betina juga. Kalau lembu jantan dia akan cari lembu betina juga. Ayam jantan dia akan cari ayam betina juga. Takkan ayam jantan dia nak belasah ayam jantan juga. Kalau dia sabung bergaduh ialah, ya tak? Jadi haiwan pun tahu fitrah tabi'i mereka masing-masing, ya.
ini kan pula manusia. Mereka ni sangat rendah akhlak mereka, moral mereka, tidak ada adab, ya, tidak ada nilai kemanusiaan. Ya, mereka melakukan kemaksiatan yang di luar batasan. Yang mana kata Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, perbuatan kamu ni tak pernah ada lagi manusia sebelum kamu ni buat macam ni. Ya. Jadi kalau kita tengok hari ini ada golongan kelompok-kelompok yang menggalakkan perbuatan yang sedemikian. Ya. Jadi ini yang kita perlu risau, bimbang. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala begitu murka dengan perbuatan tersebut, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala terbalikkan bumi yang mereka berdiam di sana. Ya. Jadi itulah keadaan kaum Nabi Lut alaihissalam. Dan kaum Nabi Lut alaihissalam ni telah memperingatkan kepada Nabi Lut alaihissalam, kamu jangan nak dakwah kami sangat, nanti kami halau kamu daripada kampung ni. Ya. Kamu nak dakwah lebih-lebih sangat tentang kami punya amalan kami ni, ya. Nanti kami halau kamu, usir kamu daripada kampung kami. Ya. Itu ancaman daripada penduduk qaryah tersebut. Sehingga penduduk qaryah tersebut menetapkan peraturan, siapa yang datang ke kampung mereka, ke qaryah mereka tu, kalau lelaki tu tampan, kalau lelaki lah, kalau tampan, mereka ni akan diliwat bergila-gila dulu. Mesti kena liwat dulu. Ya, nak ke tak nak ke, kalau tampan, kalau tak tampan, dia tengok ada harta rampasan yang boleh dirampas. Ya. Kalau melawan, dibunuh. Kalau perempuan yang datang pula, ini pendatang asing, kalau orang datang singgah ke kampung mereka, ke lalu ke kampung mereka, kalau yang perempuan pula jadi bahan mereka. Ya. Jadi mangsa yang kaum wanita pula. Ya. Jadi begitulah keadaan mereka. Jadi apabila malaikat-malaikat ni datang kepada Nabi Lut alaihi salam, setelah dia dah jumpa Nabi Ibrahim, dia pergi pada tugas dia dah bagi khabar kepada Nabi Ibrahim akan dapat putera Nabi Ishak, dan dia beritahu kami ni diutus kepada kaum lagi satu lagi pula, ada kerja lain lagi ni. Jadi Nabi Ibrahim kata, itu anak saudara saya, tak boleh, ini Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan nak binasakan mereka itu. Ya. Maka apabila kaum malaikat-malaikat dia sampai ke qaryah kampung Nabi Lut ni, dia terus pergi ke rumah Nabi Lut alaihissalam tu. Mereka tu berada di luar, ya. Jadi dalam perjalanan mereka tu nak pergi ke rumah Nabi Lut alaihissalam tu, anak perempuan Nabi Lut alaihissalam ni kebetulan dia sedang keluar untuk pergi ambil air. Ya. Nak pergi ambil air. Jadi apabila dia nak pergi ambil air, dia nampak ada 3 orang pemuda tampan ni. Dia kata nanti habislah dia orang ni, kalau dapat tahu dia kaum aku, jadi bahan lah mereka ni, habis kena gila-gila. Ya. Jadi dia pun terus balik bagi tahu dekat ayah dia, Nabi Lut alaihissalam, ayah ni ada tetamu 3 orang pemuda tampan, tak tahu daripada mana. Ini kalau dapat di kaum kita ni habislah. Nabi Lut alaihissalam kata, tak apa, panggil dia orang masuk, panggil dia orang datang ke rumah. Jadi bila dah sampai ke rumah, senyap-senyap lah, mana tak bagi tahu pada kaum dia. Sebab apa? Kaum dia telah buat peraturan, siapa saja yang datang kampung tu mesti mereka kena cek dulu, tampan ke tidak, laki-laki ke perempuan. Maknanya semua dia nak tahu siapa yang datang ke kampung tu, ke rumah siapa dia datang. Ya. Jadi Nabi Lut alaihissalam, dia apabila dia tahu pemuda-pemuda malaikat-malaikat ni tampan, tak bolehlah bagi tahu, satgi habis dia jadi bahan nanti. Ya. Jadi sembunyi-sembunyi dia bawa ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Maka malaikat-malaikatnya pun bagi tahulah tentang urusan mereka ni, maksud kedatangan mereka untuk membinasakan kaum Nabi Lut alaihissalam. Jadi dah sembunyi-sembunyi dah tu. Ya. Anak Nabi Lut alaihissalam tak bagi tahu kepada kaumnya. Dia bagi tahu hanya kepada ayahandanya. Nabi Lut alaihissalam takkan nak bagi tahu pula kepada kaum dia. Ini kalau bagi tahu habislah. Siapa yang bagi tahu? Ini para mufassirin menyatakan bahawa yang mengkhabarkan perkara ini adalah isteri kepada Nabi Lut alaihissalam. Ya. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan tentang kisah isteri Nabi Lut dan isteri Nabi Nuh alaihissalam, antara wanita-wanita yang menjadi isteri para nabi tetapi mengkhianati suami mereka. Ya. Jadi itulah
Kaum-kaumnya apabila mendapat khabaran daripada isteri Nabi Lut AS ni, ada tetamu saya datang di rumah ni, 3 orang pemuda tampan. Terus mereka pun datang ke rumah Nabi Lut AS. Tanya Nabi Lut AS, mana yang kamu ada tetamu, dengar kata ada tetamu. Ya. Maka Nabi Lut AS kata, apalah kamu ni nak lakukan dengan tetamu-tetamu ni, ya. Anak aku ni perempuan ada, boleh nikah aja. Ya, tapi mereka tak mau. Dia kata, takkan kamu nak bagi nikah dengan kami? Dah kamu tahu kami ni memang kaki liwat. Tahu pun, ya. Jadi Nabi Lut alaihi salam, Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan daripada kampung tersebut, ya, daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat Jibril supaya memberitahu kepada Nabi Lut AS meninggalkan kampung tersebut. Itulah yang dinyatakan. Maka meninggal ia akan dia serta dengan mereka yang ada padanya daripada segala umam. Ini sekalian penduduk-penduduk siapa yang beriman kepada seruan dakwah Nabi Lut AS, mereka itulah yang selamat. Ya. Maka meninggal ia akan dia serta dengan mereka yang ada padanya daripada segala umam, adalah mereka itu. Yang ini dinyatakan di sini 400 nafsu ni yang menyelamatkan diri, ya, yang keluar meninggalkan daripada kampung tersebut. Kata qil 4,000, yang ini 400,000 manusia dan barang yang ada padanya daripada binatang dan bumi dan rumah. Yang selain daripada itu semuanya Allah Subhanahu Wa Taala binasakan. Demikianlah apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran pada surah Hud. Ini dalam surah yang lain Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan tentang kisah Nabi Lut AS ni, kita boleh rujuk pada terjemahan Al-Quran, ya, dalam surah Al-A'raf, ya, dalam surah Asy-Syu'ara, dalam surah Hud, dalam surah Al-Qamar, dalam surah Az-Zariyat. Ya, ada dinyatakan tentang kisah Nabi Lut AS dan kaumnya yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan sabda Nabi alaihi salam, mal'unun man 'amila 'amala qaumi Lutin. Mal'unun man 'amila 'amala qaumi Lutin. Mal'unun man 'amila 'amala qaumi Lutin. Mal'unun man dhabaha li ghairillah. Mal'unun man ata syai'an minal bahaim. Mal'unun man 'aqqa walidayhi. Mal'unun man jama'a baina imra'atin wa bintiha. Mal'unun man ghayyara hududal ard. Mal'unun man idda'a ghayra mawalihi. Ini Nabi SAW menyatakan tentang siapakah orang-orang yang dilaknati. Ya, mal'un artinya orang-orang yang dilaknat, daripada perkataan laknat, ya. Mal'un ini sirah isim maf'ul, orang yang dilaknat, ya, yang dilaknati. Mal'unun, jadi Nabi SAW mengulangi 3 kali. Man amila amala qaumi Lut, yani dilaknati sesiapa yang beramal dengan amalan kaum Lut. Dilaknati sesiapa yang beramal dengan amalan kaum Lut. Dilaknati sesiapa yang beramal dengan amalan kaum Lut. Kemudian siapa lagi yang dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sesiapa yang membuat sembelihan, yakni korban sembelihan untuk maksud yang selain daripada Allah, ya. Maknanya tujuan dia untuk mempersembahkan kepada jin ataupun hantu ataupun apa tuhan dia, berhala dia, ya, yang selain daripada Allah, maka mereka itu juga adalah dilaknati. Ya, kadang-kadang orang nak pergi minta nombor ekor, ya, ada orang sembelih ayam lah, pergi hidang dekat mana pokok tak tahu, macam-macam ni amalan-amalan yang khurafat sedemikian dia. Maka perbuatan tersebut adalah dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tujuan mereka itu bukanlah untuk takarub kepada Allah. Kalau kita berkorban pada hari raya Aidil Adha, ya, hari raya korban, itu korban itu, sembelihan itu untuk tujuan
mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk kita sedekahkan kepada fakir miskin, ya, bukan untuk tujuan duniawi. Kemudian siapa lagi yang dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mal'unun man ata syai'an minal bahaim. Dilaknati sesiapa yang mendatangi sesuatu daripada binatang, yakni menyetubuhi binatang. Itu yang dimaksudkan. Iaitu apabila seseorang manusia itu dia menjadikan haiwan sebagai tempat dia melampiaskan syahwatnya, maka mereka itu juga dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tak kiralah kambing ke, ayam ke, sotong ke, apa ke, ya. Kalau ianya selain daripada manusia, maka mereka itu dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa lagi yang dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mal'unun man aqqa walidayhi. Dilaknati sesiapa yang menderhaka akan kedua ibu bapanya. Walidayhi artinya kedua ibu bapanya. Kemudian siapa lagi yang dilaknati? Mal'unun man jama'a baina imra'atin wa bintiha. Dilaknati sesiapa yang menghimpunkan antara wanita dan anak perempuannya. Jadi dia menikah, maknya pun dia menikah, dengan anak perempuan tu pun dia menikah. Ya, ini dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian siapa lagi? Mal'unun man ghayyara hududal ard. Dilaknati sesiapa yang mengubah batas-batas, ini had ukuran bumi. Macam tanah kita ada sukatan tanah dia, ya. Tanah rumah masing-masing tu ada sukatan tanah ni, ya. Tak boleh kita nak melebihkan sukatan tu pula, buat pagar kita lebih sampai ke tanah orang lain, ya. Itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mal'unun man idda'a ghayra mawalih. Dan dilaknati juga akan hamba yang mendakwa akan yang lain daripada tuannya. Jadi kalau seorang hamba itu dia tuannya orang lain, ya, tetapi dia mendakwa dia adalah hamba kepada orang lain, itu juga dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sabda Nabi alaihi salam, ya, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menekankan tentang yang dilaknati 3 kali itu siapa? Adalah mereka yang beramal dengan amalan kaum Nabi Lut. Ia sesuai dengan bab ini pada menyatakan tentang kesiksaan ataupun kejahatan perbuatan liwat tersebut. Dan sabda Nabi alaihi salam, man qabbala ghulaman bi syahwatin faka'annama zana ma'a ummihi 70 marratan wa man zana ma'a ummihi marratan wahidatan faka'annama qatala 70 nabiyya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qabbala ghulaman bi syahwatin, barang siapa yang mengucup akan seorang budak lelaki dengan syahwatnya, ini dengan keinginannya, faka'annama zana ma'a ummihi 70 marratan, maka ianya seumpama dia berzina dengan ibunya 70 kali. Allahu akbar. Buat perbuatan, ya, syahwat dia dengan satu orang budak lelaki yang comel, tak kira dia comel ke tidak, jadi dia budak, ya, dosanya adalah seumpama berzina dengan ibunya sebanyak 70 kali, ya. Man qabbala ghulaman bi syahwatin, barang siapa yang mengucup seorang budak lelaki dengan syahwatnya, faka'annama zana ma'a ummihi 70 marratan, maka ianya seolah-olah berzina ia serta ibunya 70 kali. Wa man zana ma'a ummihi marratan wahidatan, dan barang siapa yang berzina dengan ibunya walau sekali, faka'annama qatala 70 nabiyyan, maka ianya seumpama kesalahan membunuh 70 nabi. Ya, kalau seorang yang berzina dengan ibunya, dosanya seperti dosa membunuh para anbiya alaihi wassalatu wassalam, ya. Dan sabda Nabi alaihi salam, man lata fi ghulamin
asbaha fi qabrihi khinzira. Barang siapa yang mengerjakan liwat pada budak lelaki, man laqa fi ghulamin, barang siapa yang meliwat seorang budak lelaki, ya, pada dubur seorang budak lelaki, asbaha fi qabrihi, maka di dalam kuburnya nanti asbaha khinzira, maka dia akan menjadi ditukarkan kepada rupa babi. Allahu Akbar, ya. Man laqa fi ghulamin asbaha fi qabrihi khinzira, barang siapa mengerjakan liwat pada budak lelaki, jadi ia di dalam kuburnya seperti rupa babi. Allahu Akbar. Dan sabda Nabi alaihi salam, idza lamasal ghulamul ghulama ihtazzal 'arsh wa qalatis samawat ya rabbana umurna nakhtafuhu wa qalatil ard ya rabbana umurna nabla'uhu. Idza lamasal ghulama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang budak lelaki menyentuh seorang budak lelaki yang lain, ini dengan tujuan syahwat, maksudnya dengan keinginan syahwat, ini lelaki sama lelaki, pemuda lelaki apabila mendatangi kepada seorang pemuda lelaki yang lain dengan atas jalan keinginannya, ini dengan jalan syahwatnya, ihtazzal 'arsh, maka gementarlah arash, ya, kerana satu perbuatan yang telah melampaui batas sedang berlaku, maka arash pun gementar. Wa qalatis samawat, dan berkata tujuh lapis langit, sekalian langit-langit berkata, ya rabbana, wahai Tuhan kami, umurna nakhtafuhu, perintahkanlah kami, akan kami sambarkan dia. Ini langit berkata, ya, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatil ard, dan bumi pula berkata, ya rabbana, wahai Tuhan kami, umurna nabla'uhu, perintahkanlah saja kepada kami, biar kami telan akan dia. Ya, langit dan bumi pun tak gembira dengan perbuatan seorang pemuda yang mendatangi seorang pemuda lain dengan keinginan syahwat. Dan sabda Nabi alaihi salam, la ta'tun nisaa fi astahihin fa inna Allah la yastahyi minal haqq. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'tun nisaa, janganlah kamu mendatang kepada kaum wanita, yakni kepada perempuan, fi astahihin, pada dubur mereka. Ini janganlah kamu menyetubuhi wanita-wanita kamu pada dubur mereka. Fa innallaha, maka bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yastahyi minal haqq, tiada malu dia daripada menyatakan perkara yang sebenar. Ini memanglah, ya, kaum wanita, kalau isteri kita, kalau kita baca, kita bahas tentang hukum liwat ni, ya, sebelum ni, kalau seorang suami meliwat isterinya, hukumannya hanya tahzir, dia tidak ada dalam hukuman hudud, ya. Hukuman ta'zir, maksudnya hakim dengan budi bicara dia boleh denda ke, ataupun rotan ke, ataupun kalau berlaku berkali-kali tak ada apa. Sebab apa? Berdasarkan nas, isteri-isteri kamu adalah ladang kamu, maka datangilah mereka daripada sebagaimana yang kamu kehendaki, ya. Jadi, namun perbuatan tersebut, ya, kalau pada segi hukumnya memanglah tak berat seperti mana kesalahan zina, ya, sebab suami menyetubuhi isterinya pada duburnya, namun perbuatan tersebut tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutuk, mengeji perbuatan tersebut, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegah
perbuatan tersebut, ya. Nyatakan dalam hadis yang sebelum ni, barang siapa memasukkan zakarnya ke dalam dubur isterinya, man adkhala qubulahu fi duburi imraatihi ba'athahu Allah yaumal qiyamati wa huwa antanu minal jifa. Barang siapa yang memasukkan zakarnya ke dalam dubur isterinya, dibangkitkan dia Allah Ta'ala pada hari kiamat, padahal ia terlebih busuk daripada bangkai, ya. Jadi begitulah betapa buruknya perbuatan liwat, ya, dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dinyatakan dalam Al-Quran, ya, tentang kisah kaum Nabi Lut yang ditimpakan azab kebinasaan. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memelihara kita, kaum keluarga kita, ya, anak isteri kita, saudara mara kita dan seluruh ahli karya kita, ya. Sebab apa? Kalau perbuatan itu menjadi perbuatan ahli karya kita, kalau Allah nak binasakan satu-satu karya tu, semua dia ambil ni, ya. Kemudian di akhirat baru dia akan diasingkan siapa yang soleh, ya, siapa yang soleh. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala murka, Allah Ta'ala nak timpakan azab tu semua kena, ya. Jadi sebab tu kita perlu mengambil, orang kata, tindakan sedikit sebanyak, ya, bagi mereka yang berkuasa, yang ada kemampuan, yang diberikan kuasa untuk menegah perbuatan tersebut, ya, daripada pihak yang atas hinggalah pihak yang sebawahnya, ya, supaya kita sama-sama memperingatkan ahli keluarga kita, sanak saudara kita supaya jangan terlibat ataupun cenderung kepada amalan-amalan kaum Nabi Lut AS, ya. Kerana hari ini ianya sudah menjadi satu budaya, ya. Dia ada satu komuniti yang besar, bukan kata di satu negeri atau di satu negara, di seluruh negara, ya. Mereka ada satu komuniti yang besar, ya. Ada bendera dia, ada warna mereka, ada simbol mereka, ya. Jadi kalau kita tidak pantau perkara ini, mereka ada dakwah mereka pun nak menyebarkan golongan pemikiran mereka, ideologi mereka, menghasut anak-anak kita, ya, supaya kita cenderung ataupun menerima budaya yang mereka nak perkenalkan, iaitu homoseksual dan lesbian, ya. Hari ini istilahnya LGBT, tambah lagi Q, ya. Jadi begitulah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala pelihara diri kita, keluarga kita dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW daripada segala perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar ini. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita, ya, negara kita, ya, karya kita, keluarga kita daripada terjerumus ke dalam perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada apa-apa nak tanya, tuan-tuan? Cik-cik, abang-abang. Ya, demikianlah bab tentang keburukan perbuatan liwat, ya. Fi tasydidil liwat. Alhamdulillah kita telah habis bab ni dan kita akan masuk kepada bab yang seterusnya, itu bab menyatakan keburukan dan larangan meminum arak. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita dengar daripada kuliah hari ini dapatlah kita jadikan pelajaran, pengajaran untuk diri kita dapat amalkan, iktibar daripada kisah kaum Nabi Lut AS, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memelihara kita supaya kita tidak ditimpakan dengan azab kebinasaan seperti mana ditimpakan oleh kaum-kaum yang ditimpakan ke atas kaum-kaum yang terdahulu, ya. InsyaAllah kita doa. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik nastaghfiruka wa natubu ilaik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya. Terima kasih.